Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke siri video saya ini. Ini siri yang mengupas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. InsyaAllah mulai 1 Jun 2021 ini saya merancang untuk membuat siri video yang ringkas, lebih kurang 10-15 minit, paling lama pun mungkin 20 minit, yang di mana saya mengupas poin-poin penting daripada buku saya ini. Buku ini boleh dimuat turun secara percuma sepenuhnya, edisi PDF di laman web saya hafizfirdaus.com. Boleh juga mencetaknya bagi sesiapa yang suka baca hard copy, atau boleh juga memesan edisi bercetak. Sila ke Shopee dan cari search tajuk buku saya ini 90 pelajaran tentang bid'ah, dan insya-Allah boleh pesan di sana. Kenapa saya nak buat siri video ini? Kerana sebelum ini alhamdulillah lebih kurang tahun lepas, kira-kira setahun yang lepas, saya telah menulis buku ini dan saya menjelaskan banyak perkara tentang bid'ah, khasnya perkara-perkara yang berlaku salah faham tentangnya. Dan mungkin di kalangan para sahabat, para pembaca, para penonton, sahabat-sahabat saya, ada yang kurang minat membaca atau lebih suka mendengar penjelasan melalui video. Maka dengan itu saya mengambil inisiatif untuk membuat siri video menjelaskan beberapa poin-poin penting daripada buku saya ini. Mungkin ada yang bertanya dalam banyak-banyak topik, dalam musim COVID-19 sekarang ini, dalam musim lockdown, dalam musim vaksin, anti-vaksin sekarang ni, tak ada tajuk lain ke? Tak mengapa. Sebab masing-masing ada tajuk yang ingin dia kupas, masing-masing ada tajuk yang ingin dia sampaikan. Kalau saya pun sampai topik yang sama, naik bosan pula kan? Jadi saya pilih topik yang ini. Moga-moga dapat memberi manfaat dan dapat memberi pilihan yang pelbagai kepada para penonton semua. Mungkin juga ada yang berkata topik bid'ah ni banyak dah ulama' dah kupas. Ulama' dah bahas dulu dah. Banyak dah, tak payahlah lagi nak bincang-bincang lagi tentangnya. Ini adalah satu perkara yang saya nak minta para hadirin semua berhati-hati. Jika mendengar ada orang membuat dakwaan sesuatu topik itu telah dikupas oleh para ulama' dahulu, tak payah kita nak bincang-bincang, tak payah kita nak sibuk-sibuk lagi. Kena berhati-hati. Kerana kerap kali dakwaan itu hanyalah dakwaan kosong. Kenapa? Sebab topik itu memang telah dikupas oleh para ulama' dahulunya, akan tetapi apa yang sampai kepada kita sekarang ini, atau apa yang disampaikan kepada kita sekarang ini, tidaklah sama seperti apa yang dikupas oleh para ulama' kita dahulu rahimahullah. Sebagai contoh dalam topik bid'ah ini, saya pasti di kalangan para hadirin ramai yang telah mendengar para ustaz yang membela bid'ah, para ustaz yang memperjuangkan bid'ah. Mereka menukil kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah bahawa bid'ah itu terbahagi kepada dua. Bid'ah yang terpuji, mahmudah, dan bid'ah yang tercela, mazmumah. Kan mereka menukil kata-kata Imam Syafi'i. Betul, kata Imam Syafi'i berkata sedemikian. Akan tetapi pada kajian saya, pada pengamatan saya, kebanyakan mereka menukil kata-kata Imam Syafi'i tak habis. Mereka nukil tapi bahagian akhir tu mereka potong. Sebab bahagian akhir itu tidak menyokong bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan sekarang ini. Jadi betul, para ulama' telah bincang. Tetapi para ustaz kita zaman sekarang ini tidak amanah dalam menukil kata-kata para ulama' dahulu. Kata-kata Imam Syafi'i yang penuh itu adalah buku saya ni, dan insya-Allah bila kita sampai kepada topik tu, kita akan kupas, kita akan lihat apa kata-kata penuh Imam Syafi'i dan apa yang mereka telah potong sebelum ni. Saya bagi contoh lain. Para ulama' kita rahimahullah benar, kebanyakan mereka, sebahagian mereka telah membahagikan bid'ah ini kepada yang baik, kepada yang sesat, kepada yang hasanah, kepada yang dolalah. Malah ada yang membahaginya kepada 5, yang haram, yang makruh, yang harus, yang sunat dan yang wajib. Akan tetapi para ulama ini apabila mereka membahagikan bid'ah sedemikian,
Tidak sekali-kali mereka menganjurkan, menghalalkan, membolehkan seseorang itu mencipta akidah yang baru, mencipta ibadah yang baru, lalu berkata ini ialah bid'ah hasanah. Sebab para ulama kita dahulu, apabila mereka berkata bid'ah hasanah, bid'ah sunnah atau wajib, mereka merujuk kepada sebagai contoh pembahagian ataupun penyusunan ilmu-ilmu Islam, ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu jarah wa ta'dil dan sebagainya. Sebagai contoh lain, adanya sistem mahkamah, adanya sistem pendidikan, itu yang mereka masukkan sebagai bid'ah hasanah. Mereka tidak masukkan bid'ah hasanah itu bid'ah yang sunnah atau wajib, mencipta akidah yang baru, mencipta ibadah yang baru. Jadi apabila adanya ulama kita sekarang ini, para ustaz kita sekarang ini, mereka membuat ibadah-ibadah yang baru, membuat akidah-akidah yang baru, apabila kita soal, mereka berkata perkara ini telah dibincang oleh para ulama dahulu. Hati-hati para ulama dahulu ketika membincangkan bid'ah hasanah, bid'ah sunnah wajib, tidak mereka maksudkannya sebagai mencipta ibadah yang baru, mencipta akidah yang baru. Jadi kena hati-hati bila ada orang berkata para ulama telah bincang perkara ini. Saya bagi contoh lain, contoh yang sangat masyhur. Tentang perbincangan sampai ataupun tidak, perbincangan boleh ataupun tidak membuat majlis tahlil untuk kematian. Sebagai contoh dalam mukadimah ini. Bila kita sebut perkara ini, mereka akan kata para ulama kita dah bincang dah dulu. Ini perkara khilaf yang masyhur. Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai, ada yang kata manfaat, ada yang kata tidak bermanfaat. Maka berlapang dadalah, nak buat silakan, tak nak buat tak apa. Hati-hati di situ. Sebab para ulama kita memang mereka berbeza pandangan tentang orang yang membaca Al-Quran dan dia hendak menghadiahkan pahala bacaannya itu. Mereka berbeza pandangan sampai ataupun tidak, bermanfaat ataupun tidak kepada orang yang telah meninggal dunia. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, di kalangan para ulama yang berkata sampai, di kalangan para ulama yang kata bermanfaat kepada orang yang telah meninggal dunia, tidak ada di kalangan mereka yang berkata boleh membuat satu majlis khas untuk menghantar pahala itu. Ada beza di situ. Sebab di kalangan mereka, apabila mereka berkata boleh, maknanya seseorang itu membaca Al-Quran seperti kelazimannya, lalu di akhirnya tu dia berdoa agar Allah sampaikan pahala. Mereka tidak berkata boleh membuat satu majlis bid'ah lalu menghantar pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi ada perbezaan di situ. Maka hendaklah berhati-hati jika ada orang berkata para ulama telah pun bincang perkara ini. Kalau kita jumpa orang begitu, tanya, para ulama bincang tu mereka kata apa? Cuba cerita sikit. Jangan mudah sekadar menerimanya. Kembali kepada topik bid'ah ini. Memang para ulama ada telah membincang aja, dan ada kadang-kala dalam beberapa perkara lain saya berbeza pandangan dengan para ulama itu. Sebagai contoh adalah sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar kepada putrinya Fatimah zikir untuk dibaca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini zikir pada waktu pagi dan petang. Rasulullah mengajar secara umum, tidak meletakkan pukul berapa kena baca, tidak meletakkan jumlah bilangan untuk baca, asalkan pagi, asalkan petang. Akan tetapi ada seorang ulama yang menjadi rujukan saya. Bahkan dalam bab bid'ah ni pun selalu saya merujuk kepadanya. Namun dalam bab ini saya berbeza pandangan. Sebab dia pernah berpesan kepada anak muridnya untuk membaca zikir tersebut yang Rasulullah ajar itu antara solat fajar dan solat subuh pada waktu pagi untuk dibaca 40 kali. Dia kata dia amalkan dan dia ajar kepada anak muridnya. Anak murid pun tulis dalam kitab bahawa zikir itu dibaca antara solat fajar dan solat subuh
sebanyak 40 kali. Ini perkara ni kena semak semula sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan zikir tersebut tanpa mengkhususkan pada waktu tertentu, tanpa mengkhususkannya kepada bilangan tertentu. Jadi, walaupun ulama ada menulis sesuatu perkara itu, tidak mengapa kalau kita membahasnya, mengupasnya secara kritis, secara ilmiah, dan mungkin kita berbeza pandangan, ataupun dalam kes ini saya berbeza pandangan bahawa yang dilakukan itu bukanlah sunnah tetapi bid'ah. Sudah tentu sesuatu yang memeranjatkan, menghairankan seorang juruterbang, seorang pilot nak kata pula ulama, nak berbeza pandangan pula dengan ulama. Tapi demikianlah, jangan lihat siapa yang berkata tetapi apa dalilnya, apa hujahnya. Ya, moga-moga dalam video ni, yang ni sekadar mukadimah saja, belum lagi ya, mukadimah untuk introduction saja ya. Ya, moga-moga dengan siri video ini kita dapat faham dengan lebih mendalam tentang isu bid'ah ni. InsyaAllah saya kupas perkara-perkara yang lazim dipersoalkan, macam kata bid'ah tak boleh tapi pakai mikrofon, pakai video buat rakaman, guna Facebook Live, guna YouTube ni boleh pula, tak bid'ah ke? Kan? Ataupun hujah yang lazim mereka gunakan untuk menjustifikasikan, menghalalkan bid'ah. Para sahabat zaman Nabi SAW pun mereka mereka mencipta zikir-zikir sendiri untuk dibaca dalam solat. Lalu Rasulullah membolehkannya. Bahkan Rasulullah menerangkan para malaikat berebut-rebut mencatatnya. Maknanya bolehlah buat bid'ah. Macam mana kita nak jawab tu? Macam mana tu? Kenapa para ulama yang membela sunnah, membasmi bid'ah, apa tafsiran mereka kepada hadis-hadis tersebut? Hadis itu memang sahih. Ya, bagaimana pula dengan hadis-hadis yang menerangkan para sahabat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, mereka pun membuat amalan-amalan ibadah tanpa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tu generasi salah buat bid'ah. Bagaimana pula, apakah pula penjelasan para ulama yang membela sunnah dan membela sunnah, membasmi bid'ah terhadap hadis-hadis tersebut? Sebab selazimnya kita dengar para ulama yang membela bid'ah, mereka menggunakan hadis-hadis tersebut sebagai dalil, sebagai hujah. Ya, tapi apakah pula penjelasan para ulama yang membela sunnah terhadap hadis-hadis tersebut? Ya, jadi itu insya-Allah saya akan sampaikan dalam siri-siri yang akan datang. Jadi ini sebagai mukadimah saja. Moga-moga kita dapat bertemu dalam siri-siri akan datang. Okey, jadi insya-Allah video-video ini akan ada dalam FB saya dan juga dalam saluran YouTube saya, Hafiz Firdaus bin Abdullah. Kita berjumpa nanti insya-Allah, ya. Okey, jadi ini sekadar mukadimah yang ringkas. Saya tutup dengan tasbih kifarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.